Kita cakap, okey, kita tinggalkan kita punya pesakit kita, dia punya dada terbongkam. Okey, jom keluar semua, kita semayang Zuhur. Almarhum lah kawan tu. Sebab demi untuk menyelamatkan. Ada pula kita boleh niat untuk jamakkan semayang tu sebab apa? Sebab ada darurat ataupun daruriyat. Dan benda darurat itu, kaedah usul fiqah kata, ad-darurat tubihul mahdhurat. So, bila benda-benda tersepit, berubah. Dan satu lagi, idza daqa ittasa'a. Kalau benda mula sempit, mula ada ruang untuk kita benda-benda yang tak boleh itu kemudian jadi boleh. Jadi yang pentingnya kita kena faham benda darurat itu betul-betul mengancam kita dan benda itu boleh menyelamatkan kita, dan buat nampak salah tapi dia jadi ibadat. Jadi kita kadang tak faham. Contohnya kalau masjid, ada imam semayang berjemaah. Tiba-tiba makmum musafir, kita naik kereta. So kita boleh semayang jamaah qasar. Jadi imam sana, kita boleh semayang buat jamaah sendiri. Tersilap, itu jadi semayang dua imam. Tapi sebenarnya kita, orang yang musafir tak boleh ikut orang semayang biasa. So kadang-kadang bila tak faham ni, dia akan menjadi fitnah pula. Jadi kita kena tambah ilmu. Dan satu lagi, manusia biasanya memusuhi apa yang dia tak tahu. Tapi Allah maafkan kalau ada benda-benda yang tersalah macam tu. Kadang-kadang Ustaz, kadang-kadang istilah Ustaz ya. Kadang-kadang ada orang tanya, tahlil ni buat tahlil, baca Quran, nak hadiah kat si mati. Niat dulu ke niat kemudian? Baca Quran, nak hadiah si mati. 30 saat. 30 saat. Ya. Habis dah 2 saat. Jadi sebenarnya itu satu benda kerukan. Kalau kita niat nak buat baik, ada mazhab Imam Maliki kata kalau nak buat baik, dia berniat, memang niat untuk hadiahkan pada seseorang, si fulan bin si fulan, memang dapat pahala. Niat itu dapat pahala. So kalau kita baca saja, dapat pahala kat kita. Kalau niat untuk bagi pada orang lain, dia dapat pahala, kita dapat pahala. So Allah Maha Kaya. Kita duit RM10, bagi seorang habis RM1, tinggal 9, bagi ke 10 orang habis RM1. Tapi Islam ada 10, bagi ke orang, dia 10, kita dapat 10. Maha Kaya Allah Ta'ala. Pentingnya boleh dua-dualah, awak ataupun kemudian apa pun terlompat, itulah penting niat. InsyaAllah jangan ke mana-mana. Jumpa lagi selepas ini. Dengan kami di Al-Kuliah dengan tajuknya niat. Dan tak meriah, tak ceria kalau kita bagi kat penonton lelaki saja kan. Niat saya pun nak bagi kat penonton perempuan juga supaya seimbang ya. Silakan Akak, Cik, kalau ada. Silakan. Okey, Assalamualaikum. Saya nak bertanya lah, apa pula alasan bagi seseorang yang melakukan perkara buruk tetapi dengan niat yang baik lah. Contohnya macam sekarang banyak berlaku jihad berani mati dan berlakunya banyak pembunuhan. So macam mana tu Ustaz? Boleh Ustaz jelaskan? Ya, terima kasih ya. Ini cerita buat bom lah Ustaz. Cerita buat bom, Ustaz pakar bom. Cerita lah, bukan pakar buat bom, cerita. Silakan Ustaz untuk kupas soalan tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, niat ni sangat penting seperti mana yang telah kita bicarakan di awal Al-Kuliah ini tadi. Namun kadang-kadang di sana ada insan yang mendakwa bahawa niat dia baik, tapi perbuatan dia itu tidak baik. Umpamanya kita lihat dalam cerita orang putih yang kita baca masa kecil-kecil dulu, kisah Robin Hood. Niat dia memang cukup baik untuk membantu orang miskin, sebab tu dia merompak. Niat memang cukup baik dah, tetapi caranya itu tak baik, maka itu ditolak. Tak betul. Mengapa ditolak? Kerana dalam syariat Islam ni, jikalau di sana sudah ada nas yang mengatakan bahawa perkara itu tidak baik, maka kita tak boleh buat, sekalipun kita punya niat yang baik. Sebab itu para usuliyun berkata, al-hasanu ma hassanathu syari'ah wal qabihu ma qabbahathu syari'ah. Yang baik itu ialah apa yang dibilang baik oleh syariat, dan yang buruk itu apa yang dibilang buruk oleh syariat. Dan matlamat tidak boleh menghalalkan cara. Walaupun niat dia baik untuk bantu orang miskin, tapi cara tu tak betul dengan cara merompak, tak boleh. Tetapi perlu diingatkan juga muslimin dan muslimat sekalian, bukan semua benda yang tak baik ini dia akan terus tak baik. Macam tadi Robin Hood, dia merompak untuk bantu orang miskin, niat dia baik, itu tidak dikira sebagai benda yang baik. Sebab merompak ini memang telah ada nas yang sharih mengatakan bahawa merompak ini haram. Tetapi sekiranya di sana ada nas yang mengatakan bahawa perkara tak baik itu boleh dibuat dalam beberapa keadaan, maka dia boleh dibuat. Umpamanya,
Orang bayar zakat, tunjuk-tunjuk dekat orang. Orang bersedekah, tunjuk-tunjuk pada orang. Kan menunjuk ni tak boleh. Termasuk dalam riak, termasuk dalam ujub. Tetapi bila mana di sana ada nas, sama ada daripada Al-Quran dan juga daripada hadis yang membenarkan membayar zakat ataupun bersedekah ini dengan menunjuk-nunjuk pada orang, maka dia boleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 274. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahar sirran wa alaniyatan. Falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Orang-orang yang menafkahkan hartanya pada malam dan siang dalam keadaan berahsia, dalam keadaan menunjuk-nunjuk. Alaniyatan tu makna tunjuk-tunjuk. Bermakna walaupun menunjuk dalam melakukan ibadah zakat ini, kalau kita lihat pada sudut lain tak boleh kerana di sana ada unsur riak. Tetapi bila mana nas datang dan membenarkan perkara itu dibuat, maka boleh buat. Jadi katakanlah seorang ahli korporat, umpamanya daripada syarikat Mama Kitchen ni, yang dah berjaya perniagaan dia, suatu hari datang ke lembaga zakat Selangor nak bayar zakat. Lalu kita kata untuk menjadi contoh kepada syarikat-syarikat yang lain supaya ikut Mama Kitchen, maka apa kata kalau kita panggil akhbar, tangkap gambar, televisyen datang, tunjukkan bahawa mereka ini bayar zakat. Pada pandangan satu sudut itu riak tu. Tidak. Ini tidak riak. Walaupun ada riak tetapi dibenarkan oleh agama sebab nas telah datang membenarkan membayar zakat sambil nak tunjuk dekat orang. Sebab apa? Sebab nak galakkan syarikat-syarikat lain supaya tampil untuk bayar zakat. Begitu juga dalam masalah hasad dengki. Hasad dengki tak boleh. Al-hasadu ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Hasad dengki ini dia boleh memakan kebaikan kita seperti mana api memakan kayu yang kering. Tetapi ada nas yang lain membenarkan kita berhasad dengki. Contohnya Nabi sebut la hasada illa fitnataini. Tidak boleh berlaku hasad dengki melainkan pada dua tempat. Pertama apa? Kita berhasad dengki kepada seorang lelaki yang diberi rezeki oleh Allah, kemudian dia nafkahkan rezeki itu ke jalan kebaikan. Kita boleh berdengki kepada orang ni. Nampak? Dengki tak boleh, tapi bila nas datang membenarkan, pada waktu itu boleh. Tetapi ada pun kerja Robin Hood tadi tak boleh sebab tidak ada nas yang membenarkan kita mencuri. Maka niat baik macam mana pun tak boleh. Tetapi dalam masalah berderma sambil menunjuk pada orang, membayar zakat sambil menunjuk pada orang, boleh kerana nas datang membenarkan perkara itu berlaku. Dalam masalah orang meletupkan badan, hari ini ada macam-macam istilah. Ada istilah kata ini amaliyah istishhadiyah. Orang yang buat itu akan dapat syahid. Ada orang kata pula ada ini amaliyah intihariyah. Orang yang buat itu dia bunuh diri. Memang niat mereka ini baik. Untuk mendapat satu keputusan, adakah apa yang mereka lakukan ini baik ataupun tidak, kita mesti di sana melihat nas-nas yang datang. Sama ada daripada hadis ataupun Quran, adakah membenarkan perkara ini berlaku. Sekiranya ada nas yang sharih membenarkan perkara ini berlaku, maka perbuatan mereka tadi, niat dia dan perbuatan dia, walaupun orang lihat tidak baik, maka ia dianggap sebagai amal ibadah. Tetapi kalau di sana ada nas yang tidak membenarkan perkara itu berlaku, walaupun niat dia cukup baik, maka perbuatan dia itu dianggap sebagai suatu perkara yang mungkar. Maka para ulama perlu mengkaji, adakah perbuatan meletupkan diri seperti mana berlaku di Palestin pada hari ini. Apabila orang-orang Palestin yang tidak boleh memikul senjata, ya, tidak boleh pikul senjata, tapi orang Yahudi saban hari merogol anak-anak perempuan mereka di hadapan mata mereka, membunuh orang perempuan, membunuh orang tua, rumah-rumah mereka diruntuhkan dalam keadaan mereka tak boleh nak balas apa pun. Maka sebagai seorang Muslim dia perlu mempertahankan hak dia. Maka mungkin bagi mereka ini, mereka beristihad hanya dengan cara itu untuk menakutkan orang Yahudi. Sebab Allah Ta'ala memerintahkan kita supaya menakutkan musuh. Turhibu nabihi aduwakum wa aduwallah. Kamu kena siapkan persiapan-persiapan, teknik-teknik untuk kamu menakutkan musuh kamu dan musuh Allah. Mungkin mereka beristihad bahawa ini cara untuk menakutkan musuh Allah. Jadi kalau mereka telah terjumpa nas yang membolehkan, maka dengan niat mereka yang baik, walaupun dari segi perbuatan kita nampak macam tak baik, maka itu diizinkan oleh syarak. Tetapi kalau mereka lakukan perbuatan itu, tidak ada nas, mereka tak jumpa nas, tetapi sekadar nak melepaskan geram,
sedangkan tidak ada nas di sana yang membenarkan, walaupun niat mereka baik, maka di situ perbuatan itu dianggap tidak baik. Maka kita kena kaji benda ini dahulu sebelum kita beritahu bahawa benda ini adakah amal yang baik ataupun perkara yang mungkar. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Saya tanya Ustaz Zahawawi pula. Kalau kita lihat tadi niatnya baik tapi amalannya tak baik. Barangkali disoal oleh Cik tadi. Yang ni benda yang baik, niatnya baik Ustaz. Contoh heboh sekali nikah misyar. Ustaz ada tadi jadi pakai bon ni pakai misyar pula ya. Nikah misyar, barangkali ada orang tak suka ni soalan ni ya. Contoh niat benda baik. Niat pun baik juga Ustaz. Niat nak bantu ibu tunggang, nak bantu anak dara yang lanjut usia ataupun ringkasnya Andalusia. Jadi apa komen Ustaz dalam hal ini? Amal baik, niat baik. Sila komen Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Kena buka salam balik sebab soalan ni memang besar. Muslimin sekalian, niat baik, kemudiannya benda pun baik juga. Jadi habis ceritalah kalau benda-benda tu baik, bertepatan dengan syarak, baguslah. Yang kita bimbang tadi, niat baik tapi benda tak elok. Tadilah contoh Ustaz sebut, contoh tengok perempuan. Tengok perempuan Ustaz, dia tengok perempuan, ini nak tengok keindahan ciptaan Allah Ta'ala. Baliklah dia. Okey, cerita berkenaan dengan nikah misyar ni. Tuan-tuan tahu tak apa nikah misyar? Tak. Tinggal nikah misyar, saya pun wallahu alam belum pergi Arab Saudi lagi. Nikah dia kalau nikah yang betul, akad yang betul, ikut syarat-syarat dia sah lah. Okey. Dan saya berpendapat Muslimin dan Muslimat, ibu tunggal, kita bagi zakat pada anak-anak miskin, anak fakir miskin. Sebenarnya cara nak tolong anak-anak miskin ni bukan tolong anak, kahwin mak dia tu. So bila kahwin mak, anak-anak terlepas. Itu zaman-zaman dulu dia cara tolong. Tapi hari ni kita cara tolong macam itulah. Cara tolong anak je, mak fitnah pula. Okey, berkaitan dengan nikah misyar ni, sebenarnya kalau memang ada darurat, sungguh ada lah pendapat yang kalau kahwin hanya, contohlah perempuan tu kaya, dia tak ada keturunan, dia kahwin, dia kata kahwin dengan saya, awak tak perlu bagi apa, saya nak zuriat aja. Boleh kahwin lah. Tak apa, dia gaya nampak tu, ada gaya saja. Yang ada kemampuan. Kemudiannya kita kena ingat pula darurat tu dia tak sama satu tempat dengan satu tempat. Contohlah nak selamatkan ibu tunggal, selamatkan perempuan. Kita tak tahu, minta maaf, seks orang perempuan tahap 1 ke, tahap 2 ke dan sebagainya. Orang tu yang lebih tahu. Dia kalau tak kahwin boleh menjerumuskan kepada haram yang ada, bersangkut ke tidak. Kita tak tahu. Tapi kalau ada keperluan, dia offer dan sebagainya untuk menyelamatkannya. Kalau kita mampu, maka saya berpendapat bukan nikah ni bukan hanya seks semata-mata. Nak tolong saja, tapi kita nak ambil tanggungjawab. Kita kena tahu keadaan tu. Macam di Iraq, di Arab Saudi, keadaan lain. Macam Ustaz sebut tadi, nak letupkan bom, berani mati. Kita ni kalau nak bagi fatwa, duduk kat Malaysia, dalam aircon, semayang pun tak pergi mana, Quran pun tak boleh baca. Kita tak tahu realiti kat sana, dia tak boleh juga. Cuba tuan-tuan pergi kat Palestin, tengok sekali orang Islam yang Ustaz sebut. Masa tu, baru tahu macam mana hukum dia. Sebab hukum dia sesuai dengan tempat itu. So dalam suasana nikah dia gini, kalau memang sungguh yang disebut Andalusia ke apa ke, memang dia untuk menyelamatkan diri daripada zina dan sebagainya, maka berlakulah misyar. Saya lebih suka perkataan kenapa guna misyar, baik guna poligami Ustaz. Cuma poligami ni tuan-tuan, poligami kalau siapa mampu, kita bukan tak mampu, tapi apa? Tapi takut bini. Satu lagi, bini tak takut kita. Sebenarnya kahwin poligami ni, misyar ke, dia sebenarnya poligami. Kita kahwin, kita nak ambil tanggungjawab. Saya sebut satu poin, orang poligami sebenarnya, mahkamah syariah hari ni, kalau ada kemampuan dia pergi, ni nak berkahwin, ambil borang. Isi borang, jumpa, awak layak tak? Tanya isteri. Isi bagi tak bagi. Kalau isi tak bagi, ada kemampuan, hakim bagi insya-Allah. Tapi buat dengan cara betul. Yang satu laginya, saya ingat misyar dengan baik besarkan poligami daripada misyar tu. Sebab misyar tu nanti ada fitnah lain pula. Maksudnya hanya kahwin, hanya untuk seks dan sebagainya. Mana tanggungjawab? Hari ini tak nampak lagi. Bila dah kahwin nanti, dia berlaku masalah di belakang. Tuntut menuntut, dah dapat jadi isteri, pandailah dia menuntut dan sebagainya.
Okey, kalau duduk kat Afghanistan, tak apalah kita pergi batu balik, dia cari kita pun tak ada, nombor handphone pun tak sampai. Lain cerita lah. Jadi saya nak beritahu, besarkan cerita poligami. Poligami indah. Yang tak indah tu sebab apa? Sebab yang berkahwin tu yang bermasalah. Yang baik-baik, macam ustaz-ustaz baik-baik, dia tak kahwin pun sebab okey, isterinya bagus, dah cukup. Yang bermasalah, yang poligami, itu yang bawa masalah. Tapi tuan-tuan, satu keadaan saya nak beritahu, orang poligami ni, cuba tengok ya, orang poligami kadang-kadang muka tengok macam itik. Muka dia tenang aja. Itik tahu, bila dia bergerak, tenang. Tapi bawah dia kaki bukan main lagi. So, kalau boleh 2 kaki tak cukup. Jadi nikah Malaysia, kalau boleh dengan peraturan yang betul, ada tanggungjawab, silakan. Tapi kalau untuk seks saja, lepas tu tak ada tanggungjawab, dia akan musibah juga. Allah akan tanya pula. Sebab akad nikah aku terima. 1, 2, tanggungjawab. 2, tanggung kat sini, jawab kat akhirat. Kalau sini tak pandai tanggung, siaplah. Ini dapat payung emas, kita payung berapi. Wallahu. Terima kasih Ustaz. Nampaknya itulah sudah terang lagi bersuluh amal Malam dalam Lestari TV3. Terima kasih sekali lagi tuan-tuan dan puan-puan. Nampaknya kita dah sampai ke penghujung rancangan. Ada masa sedikit lagi tuan-tuan untuk kita bincang lagi soal niat yang barangkali hendak disimpulkan oleh ahli panel. Apakah yang kita bincang selama ini sejak 1 jam? Saya serahkan Ustaz Uda untuk simpulkan barangkali 1 minit setengah. Silakan Ustaz. Kesimpulan yang boleh saya buat tentang niat ni tuan-tuan, dia niat mesti baik, perbuatan mesti baik, tak cukup dengan 2 tu saja. Cara kita melakukan tekniknya juga mesti baik. Contoh kita nak buat al-kuliah pada hari ini, niatnya memang baik, nak menyampaikan Islam. Niat baik. Kemudian programnya pun baik. Tapi kalau teknik yang dibuat tidak baik, dia akan jadi kelang kabut. Bahkan kadang-kadang dia boleh menjadi sebab yang tidak baik pula kepada manusia. Jadi maksud saya, dalam kita nak melakukan satu perkara, niat mesti baik, kemudian perbuatan itu mesti baik, dan cara untuk kita melakukan perbuatan itu juga mestilah dengan cara yang tersusun rapi. Dan inilah yang Allah Ta'ala sebut, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabili saffan ka'annahum bunyanun marsus. Allah Ta'ala suka dan sayang kepada orang yang bergerak di jalan Allah. Niatnya baik, perbuatannya baik, dan dia segala kegiatan itu disusun dengan cara yang cukup kemas dan cantik. Baru dia akan jadi satu ibadah yang diredai dan dikira sebagai amal yang dapat memberatkan timbangan amal kebaikan kita di akhirat nanti bila kita diadili di padang mahsyar. Wallahualam. Terima kasih Ustaz Uda, kesimpulan cukup mantap. Ustaz Zawi pula silakan simpul Ustaz. Muslimin sekalian, niat yang baik tadi dia tak mengubah status benda yang haram. 1. Yang keduanya, bila kita cerita niat yang baik, kita kena jaga hati kita. Sebab kalau hati yang baik, dia akan lahirkan tadi amalan yang baik. Dan yang paling menakutkan, yang merosakkan niat kita ialah riak. Yang Ustaz sudah sebut tadi, inna akhwafa ma akhafu alaikum asyrikul asghar. Yang paling Nabi kata, aku takut sekali kepada kamu syirik yang kecil. Sebab syirik dalam akidah namanya murtad, keluar daripada Islam. Allah ada Tuhan lain. Dan yang keduanya, syirik yang kecil yang boleh merosakkan amalan ialah namanya riak, nak menunjuk. Dalam arti kata menunjuk untuk meraih perhatian manusia, bukan perhatian Allah. Dan orang yang riak ni tuan-tuan sekalian, dia mempermain-mainkan Allah. Di akhirat nanti ada hadis sebut, Allah akan bawa orang banyak buat baik, dah bawa diarak depan orang ramai nak masuk syurga. Orang dah tengok, dah tepuk gong gendang pemaidan ni semua sekali nak masuk syurga, dekat-dekat nak masuk syurga. Allah kata malaikat bawa dia campak ke neraka. Kenapa? Sengaja aku pemain kat dia nak tunjuk ke syurga, sebab dunia nampak dia baik macam nak masuk syurga, rupanya dia masuk neraka sebab dia menipu Allah, permain kat Allah, sebab dia khianat dengan niat. Maka betul niat, insya-Allah. Terima kasih Ustaz Zawi. Tuan-tuan dan puan-puan, itulah kita ucapkan terima kasih kepada ahli panel kita dan juga kepada tetamu kita, Mama Kitchen Outlet, dan juga tuan-tuan dan puan-puan. Apapun amalan yang kecil boleh jadi besar disebabkan niat, amalan yang besar boleh jadi kecil disebabkan niat yang tidak baik. Tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Ikan tenggiri, ikan gelama, jumpa lagi. Senyum sokmo. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.